Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Salam tuan-tuan dan puan yang diberi kasihan, Hamidi Hussein, sahabat yang hadir pada malam ni. Jangan lupa untuk share video ni pada teman-teman kita yang lain ya. Pada Miswah, sekejap je kuliah kita malam ni di Khamis malam Jumaat. Mudah-mudahan Allah beri kesempatan kita untuk memahami dua saja ayat pada malam yang mulia ni. Ayat ni maksudkan ayat ke-16, ayat 17 surah As-Sajdah. Bagi tuan-tuan yang memiliki tafsir Ibn Katsir, jangan lupa buka pada jilid yang ke-7, muka surat 310. Alhamdulillah, Allah beri pada kita peluang kesempatan untuk memahami surah yang dicintai oleh Rasulullah SAW ini, yang dibacakan oleh baginda SAW setiap subuh hari Jumaat, seperti yang kita lihat dalam hadis-hadis sahih telah kita bincangkan sebelum ni. Jadi tuan-tuan yang berkesempatan dapatkan tafsir Ibn Katsir dan kempen yang kami sedang adakan akan dapat kitab yang namanya Fiqh Mizan sebagai hadiah. Fiqh Mizan ni berharga RM75 tuan-tuan, hadiah untuk mereka yang mendapatkan tafsir Ibn Katsir. Dan akan diadakan kuliah online sama dengan penterjemah kitab yang mulia ni, iaitu Syekh Fawaz bin Fadil Noor. Harap tuan-tuan tak ketinggalan dalam memahami Fiqh Mizan, satu perkara yang penting yang dianjurkan oleh Allah SWT, dikuasai oleh Nabi, para sahabat untuk jadi pemimpin-pemimpin yang hebat. Andai anda menguasai Fiqh Mizan, anda akan jadi seorang pemimpin yang hebat, suami yang hebat, ayah yang hebat, pekerja yang hebat, pemilik syarikat yang hebat, insya-Allah. Ya, jadi kitab Fiqh Mizan ini akan menjadi hadiah bagi tuan-tuan yang mendapatkan tafsir Ibn Katsir dan kempen yang kami sedang adakan sekarang. Baik, buka muka surat 310 ayat ke-16 dan 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'un rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabbnya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, iaitu berbagai-bagai nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Muslim-muslimat yang dimiliki Allah sekalian, ini adalah satu ganjaran Allah kepada orang beriman. Kita dah lihat bagaimana dalam ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang hukuman datang motivasi. Ini merupakan uslub Quran, disebut targhib dan juga tarhib. Jadi di sini Allah menceritakan tentang nikmat yang diberikan oleh Allah SWT terhadap mereka yang rajin bangun malam. Yang dimaksudkan dengan tatajafa junubuhum 'anil madaji' ay ibta'adu an madaji'ihim. Golongan yang pada waktu malam memperuntukkan sebahagian daripadanya untuk bertemu dengan Allah SWT, untuk bercakap dengan Allah Taala, mendengar perkataan Allah. Kata Imam Ahmad, andai anda ingin bercakap dengan Allah, maka sembahyanglah. Sembahyang sunat contohnya. Andai anda hendak mendengar firman Allah SWT, maka mendengar Allah berkata-kata dengan tuan-tuan, maka bacalah Al-Quran Al-Karim. Dan ini telah kita bincangkan dalam surah Al-Isra yang lalu. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi sebahagian daripada malam bangkitlah untuk bertahajud sebagai satu ibadah yang disunatkan kepadamu. Moga Allah membangkitkan engkau di tempat tinggal yang mulia, di tempat yang sangat mulia. Jadi kata Imam Ahmad itu sangat benar. Kita belajar juga wa takhadallahu Ibrahim khalila. Allah telah melantik, memilih Nabi Ibrahim itu menjadi khalilnya. Kerana apa? Kerana ketinggian makam Nabi Ibrahim. Maka kata para ulama, kita juga boleh menjadi khalilullah. Kita juga boleh menjadi kekasih Allah dengan syarat kita memperbanyakkan masa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Benarlah kata Allah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, andai anda hendak tahu kedudukan anda di sisi Allah, maka lihatlah kedudukan Allah di sisimu, wahai saudara. Kalau pada waktu malam kita memperuntukkan masa untuk bangun, bermunajat, memohon, meminta, merayu, baca Al-Quran, maka menandakan kita ni penting di sisi Allah Taala, punya makam. Bayangkan tentulah seseorang yang jemput hadir dalam majlis orang kenamaan terdiri daripada orang-orang penting. Takkanlah orang-orang penting nak jemput orang biasa-biasa.
koman-koman, mestilah orang-orang yang VVIP ini menjemput orang yang punya pengaruh, punya kedudukan. Maka demikian juga Allah hanya akan membangkitkan orang-orang yang terpilih di sisinya, yang punya kedudukan, yang punya makam, supaya dapat bertemu dengannya pada waktu malam. Jadi kita boleh bercakap dengan Allah dengan cara kita sembahyang, dan kita boleh mendengar perkataan Allah dengan cara kita membaca Al-Quran. Benar kata-kata Imam Ahmad ini, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi ayat ini menceritakan tentang kemuliaan orang beriman, iaitu pada waktu malam mereka bangkit untuk bertahajud, meninggalkan tempat tidur mereka. Dan yang menariknya, seperti dihimpunkan oleh para ulama yang ramai, bahawasanya maksud meninggalkan tempat tidur ni bukan sahaja selepas isyak, yang dimaksudkan sepertiga malam yang penghabisan ataupun 1/6, 1/5, 1/4 sebagainya. Malahan kalangan mereka juga menghimpunkan sembahyang di antara maghrib dan isyak juga termasuk dalam apa yang dimaksudkan di sini, apa yang dikehendaki oleh Allah kat sini. Kerana ada sebahagian daripada kaum muslimin ketika datang Islam, turunnya perintah salat, ada kalangan mereka yang tidur di antara maghrib, lalu terlambat bangun untuk mengerjakan salat isyak. Dan ada juga hadis yang menunjukkan Nabi SAW sengaja melambatkan sembahyang isyak sehingga masuk ke waktu hampir-hampir subuh, bagi menunjukkan perkara itu dilakukan oleh baginda SAW bagi menampakkan keluasan waktu isyak sebenarnya. Tetapi hendaklah sembahyang pada awal waktu itu juga menjadi keutamaan. Kita musim PKP ni kan, duduk kat rumah, sembahyang awal waktu, letak jadual bersama dengan anak isteri. Ini sembahyang isyak ni pukul apa, azan pukul apa kita nak sembahyang, 10 minit, 5 minit, allowance yang ada. Sembahyang subuh, azan 5.40, kita sembahyang pukul 6 suku sebagai contohnya. Maka inilah dia yang dimaksudkan dengan sembahyang pada awal waktu, tuan-tuan dan puan yang dimuliakan Allah sekalian. Jadi kalangan mereka yang dimaksudkan kat sini adalah merujuk kepada sembahyang di antara maghrib dan isyak. Dipanggil sebagai salatul awabin. Maksud salatul awabin dalam hadis yang sahih menunjukkan salatul awabin tu hina tarmidul fisal, iaitulah ketika anak-anak unta yang masih muda itu melalui kawasan padang pasir, kakinya menggelitik. Apa menggelitik tu? Menggelitik apa? Kakinya agak, kalau anak unta yang masih kecil ni kaki belum kuat, macam anak kuda ke, anak lembu ke, anak kerbau ke, anak kambing ke, kakinya belum kuat macam ibunya. Maka bila dia berjalan di atas pasir-pasir, matahari mula terik itu, macam tempat kita ni sekitar pukul 11 pagi membawa ke pukul 12, itu waktu yang paling molek untuk sembahyang sunat duha. Hina tarmidul fisal. Jadi setengah hadis mengatakan sembahyang sunat awabin ini berlaku pada waktu duha. Banyak hadis yang menunjukkan keutamaan salat sunat duha. Namun demikian, ada waktu Nabi sengaja meninggalkan bagi menampakkan ianya satu sunat, bukannya wajib, sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita ni, kalau boleh buatlah, sentiasa mengamalkannya, menjemput rezeki. Dalam banyak hadis yang menunjukkan demikian. Jadi para ulama menjelaskan salat sunat awabin ni, kata Imam Syaukani sebagai contohnya dan Nailul Autar, bahawa sembahyang sunat awabin ni dalam hadis sahih menunjukkan ia pada waktu duha. Namun demikian, ada riwayat daripada para salaf, contohnya Muhammad bin Al-Munkadir radhiyallahu anhu. Ini riwayat seperti daripada Tafsir Al-Baghawi, tuan-tuan ya. Imam Al-Baghawi ni seorang ulama besar mazhab Syafi'i yang memiliki kitab yang penting, contohnya Syarh Sunnah. Ini kitab Tafsir Al-Baghawi, dipanggil sebagai Ma'alimut Tanzil. Baik. Ni kitab Imam Al-Baghawi mengemukakan, Imam Baghawi merupakan seorang ulama yang sangat menghebat dari sudut hadis-hadis yang dinukilkan. Ini antara tafsir yang paling menarik, tuan-tuan. Saya berdoa kepada Allah Taala, moga Allah beri kesempatan saya untuk menterjemahkan tafsir Al-Baghawi ini, antara tafsir menarik samping tafsir Ibn Katsir. Tuan-tuan doakanlah, mudah-mudahan jodoh saya dengan tafsir Al-Baghawi ini menjadi kenyataan. Dapat saya sempurnakan tafsir Al-Baghawi ini. Doa tuan-tuan yang penting, mudah-mudahan jadi satu khazanah rujukan untuk kita semua. Kerana sangat menarik apa yang dikemukakan Imam Baghawi, kerana keprihatinannya, kecenderungannya untuk mengemukakan hadis-hadis sebagai menyokong tafsiran ayat. Kata Imam Al-Baghawi, satu riwayat pada Muhammad Al-Munkadir, hiya salatul awabin, iaitulah maksud salat awabin ni, kata Imam Muhammad bin Al-Munkadir, adalah sembahyang antara maghrib dan isyak. Iaitu malaikat akan menurunkan sayapnya biladzina yusalluna bainal maghrib wal isya wa hiya salatul awabin. Wa qala Atha humul ladzina la yanamuna hatta yusallu al isya al akhirah. Wa an Abi Darda wa Abi Dzar wa Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhum humul ladzina yusalluna al isya al akhirah wal fajr fi jama'atin. Jadi ada berbagai riwayat menunjukkan kepada ayat yang kita sedang bincangkan ini, ayat yang ke-16, yang menampakkan ketinggian darjat orang-orang beriman
yang Allah gambarkan meninggalkan tempat-tempat tidur mereka berdoa kepada Allah dalam keadaan takut dan tamak. Nanti saya jelaskan maksud tamak dalam ayat ni. Jadi ada beberapa pendapat kat situ. Sama ada Qiyamul Lail itu pendapat yang paling kuat. Juga mengatakan ia merujuk kepada salat antara maghrib dan isyak, kerana itu juga dipanggil salatul awabin seperti kata Imam Syaukani, kerana ada banyak riwayat ia merupakan amalan para salafus saleh, macam Muhammad bin Al-Muqadir ini, seorang tabi'in yang terkemuka di Madinah. Jadi mereka menjadikan salat antara maghrib dan isyak itu andai tidak ada kuliah, contohnya di Masjid Nabawi, maka mereka akan mengisinya dengan salat sunat awabin. Salat sunat awabin ni dilakukan sama ada 2, 4, 6, 8 rakaat. Tuan-tuan ni mulia Allah sekalian ya. Jadi kita pandai-pandailah estimate. Kita pandai-pandailah adjust waktu di antara maghrib dan isyak itu. Kalau di negara kita lebih kurang sejam, lebih sedikit. Maghrib pukul 7.20, isyak pukul 8.35 lebih kurang kalau kat Madinah musim panas panjang tuan-tuan, maghrib isyak itu jaraknya hampir mungkin lebih pada 2 jam. Maka mereka melakukan salat sunat awabin andai habis kuliah ataupun tidak ada kuliah pada malam itu di Masjid Nabawi, maka mereka menjadikannya waktu untuk salat sunat, dipanggil salat sunat awabin. Kata Imam Muhammad Ali Asy-Syaukani dalam Nail Autar, ia merujuk kepada sama ada salat duha ataupun salat antara maghrib dan isyak. Wallahu alam, ia sebenarnya awabin berarti di perkataan awab. Awab ni berarti tawab, orang yang kembali kepada Allah, orang yang taubat kepadanya. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga mengatakan bahawa maksud tatajafa junubuhum anil madaji' ini berarti orang yang sembahyang isyak dan juga subuh secara berjemaah. Itu sebab dalam hadis yang sahih yang banyak dikemukakan, man salla salat al-fajr fi jama'ah fa ka'annama qama kullal lail. Siapa yang sembahyang subuh berjemaah seolah-olah dia mendapat pahala qiyam sepanjang-panjang malam. Wa man salla salat al-isya fi jama'ah fa ka'annama qama nisfal lail. Dalam hadis sahih mengatakan bahawa siapa yang sembahyang isyak berjemaah baginya pahala qiyam seolah-olah separuh malam. Maka inilah pendapat-pendapat dikemukakan oleh para ulama berkaitan dengan tatajafa junubuhum anil madaji'. Mereka meninggalkan tempat tidur semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Pendapat yang paling rajih, yang paling kuat mengatakan itu qiyamul lail yang sebenar, iaitu sebelum subuh, kira-kira sejam sebelum subuh. Subuh masuk 5.40 katakan. Maka pukul 3.30, pukul 4 itu waktu yang paling molek lah untuk qiyamul lail. Kerana banyak hadis yang menunjukkan kepada keutamaannya. Para ulama hadis mengemukakan banyak riwayat tentang waktu-waktu yang penuh kemuliaan ini. Kita telah bincangkan dalam surah Al-Isra' yang lalu. Untuk peringatan balik semula antara hadis-hadis yang menunjukkan ni, saya bacakan kepada tuan-tuan. Iaitu, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni minan nar. Seorang sahabat Nabi SAW bertanya kepada Rasulullah SAW, iaitu Muaz bin Jabal. Ini merupakan seorang mu'alim, seorang murabbi, seorang sahabat Nabi yang sangat tinggi makamnya di sisi Allah dan Rasulnya SAW. Muaz bin Jabal ini bertanya kepada Rasulullah. Walaupun ilmunya tinggi, tetapi dia sentiasa menunjukkan kecintaannya kepada ilmu. Maka dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ajarlah kepada saya amalan yang dengannya akan masukkan saya dalam syurga, menyelamatkan saya dari neraka. Maka Nabi pun telah menjawab, laqad sa'alta an amrin azim wa innahu la yasirun ala man yasarahu Allahu alaihi. Wahai Muaz, engkau telah bertanya tentang satu perkara yang besar, walaupun ia tidaklah susah bagi sesiapa yang Allah mudahkan untuknya. Apakah dia perkaranya, wahai Muaz? Ta'budullah wa la tusyriku bih. Kamu beribadah kepada Allah, jangan syirik padanya. Yang kedua, wa tuqimus salah, kau menunaikan salat, wa tu'tiz zakah, menunaikan zakat, wa tasumu Ramadan, kamu puasa Ramadan, wa tahujjul bait, kamu menunaikan ibadah haji di Mekah. Wahai Muaz, hendak tak kalau aku ajar kepada kamu pintu-pintu kebaikan? Nabi mengajar Muaz lagi, as-saumu junnah, puasa sunat itu merupakan benteng. Wasadaqatu tudfi'ul khati'ah, dan sedekah boleh menghapuskan dosa-dosa. Wasalatu rajul fi jawfil lail, dan salatnya seorang lelaki pada waktu malam. Salatnya seseorang manusia yang beriman itu pada waktu malam, kata Nabi SAW. Lalu Nabi pun membacakan ayat daripada surah As-Sajdah ini. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'un rabbahum khawfa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Jadi dalam hadis sahih ini menunjukkan kepada kita bahawasanya pendapat yang pertama yang dimaksudkan dengan tatajafa junubuhum anil madaji' ditafsirkan oleh Nabi SAW sendiri, ia merujuk kepada sembahyang malam sebenarnya. Walau bagaimanapun amalan para salafus salih menunjukkan
ia juga termasuk di bawahnya orang yang sembahyang sunat awabin. Mengikut pendapat yang mengatakan awabin itu terjadi di antara maghrib dan isyak, seperti kata Imam Syaukani. Yang ketiga mengatakan bagi mereka yang sekurang-kurangnya berusaha untuk sembahyang isyak dan juga subuh berjemaah. Jadi tuan-tuan, luasnya rahmat Allah. Ketika musim PKP ni, kita tak dapat sembahyang kat masjid pun, para ulama memfatwakan kita sembahyang kat rumah bersama isteri, anak-anak pun merupakan jemaah. Maka janganlah diabaikan. Sebelum terlupa, saya nak ajak tuan-tuan untuk dapatkan birkah baca saudak dari Zahzan Travel. Dapatkan perubatan Rasulullah SAW yang Rasulullah syorkan ini. Mudah-mudahan padanya merupakan syifa dan juga rahmah. Telah diproses bentuk yang mudah untuk dimakan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kunyah boleh, telan boleh. Alhamdulillah. Dapatkan tuan-tuan ya. Kami sedang mengadakan kempen Syawal sekarang. Satu rumah, satu birkah. Hadiahkan kepada orang kita sayang, ayah, ibu, adik-beradik. Kan? Kita belilah, dapatkan hadiah untuk mereka, hantar ke rumah mereka. Ini merupakan perbuatan cara Rasulullah yang Rasulullah syorkan menangani semua penyakit melainkan kematian, kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang luka parah dalam peperangan, mereka mengambil habatus sauda dan sembuh seperti disebut dalam kitab Tibun Nawawi contohnya. Maka marilah kita sama-sama mengambil faedah daripada anjuran Rasulullah SAW ini. Habatus sauda diproses untuk brand birkah. Ya. Baik tuan-tuan boleh buat sekarang. Kita kembali kepada diskusi ini tadi. Jadi awabin ni merujuk kepada sembahyang duha ataupun sembahyang di antara maghrib dan isyak. Jadi ada 3 pendapat berkaitan dengan tatajafa junubuhum anil madaji' di sini. Dan ada hadis lain yang berkaitan dengan kelebihan qiyamul lail ni. Alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum wa qurbatun lakum ila rabbikum wa mukaffiratun lisayyi'at wa manhatun anil ithmi. Nabi SAW telah menyatakan kamu hendaklah bersungguh-sungguh untuk qiyamul lail kerana ia merupakan tradisi orang-orang salih sebelum kamu. Dan ia juga merupakan satu qurbah. Qurbah ni taqarrub kepada Allah SWT. Dan juga mukaffiratun lizunub, dia menghapuskan dosa-dosa. Kita banyak dosa tuan-tuan, dimuliakan Allah sekalian. Dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa dalam hati, makanan, macam-macam perkara. Jadi bangun malam ini menghapuskan dosa-dosa, dosa kecil, dosa besar, kena bertaubat, wajib bertaubat. Dan yang terakhir sekali, dia merupakan satu pencegahan dia melakukan dosa pada masa akan datang. Dia penghapusan dosa yang lalu dan mencegah daripada melakukan dosa-dosa pada masa akan datang. Jadi inilah dia tradisi orang-orang salih sebelum kita. Jadi ada banyak riwayat yang menunjukkan kepada keutamaan tatajafa junubuhum yang merujuk kepada bangun malam ni tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Baik ya. Seterusnya perkataan yang digunakan oleh Allah di sini khaufan wa tama'a. Khaufan ni maknanya takut. Khaufan sama ada di Arab sini sebagai maf'ul ajri ataupun hal. Tama'a. Tama' makna berartinya mengharapkan. Khaufan ni takut pada hukuman Allah dan tama'an fi thawabihi. Sikap orang beriman ini pertama-tama dia takut dosa-dosa yang telah lalu. Dan kedua mengharapkan kasih sayang Allah SWT. Dalam uslub tasawuf, dalam metodologi ilmu tasawuf, kita belajar bahawa untuk memperolehi satu maqam yang tinggi di sisi Allah kena mulakan dengan takhliyatun. Takhliyatun ni makna membersihkan. Umpama cawan ni tuan-tuan, cawan ni macam mana kita nak, kalau andai dalamnya cawan ni air ni kotor, macam mana nak buat? Kena tuang dululah, kena buang dulu. Kalau tak nak buang pun tuang air yang jernih lah, sampailah air yang kotor itu keluar, melimpah. Maka dalam Islam kena takhliyatun dulu, barulah takhliyatun. Kemudian barulah tarqiyatun. Takhliyatun berarti kita membersihkan. Kemudian tahliyatun menghias. Amatlah mustahil dan juga berlawanan dengan prinsip pembersihan kalau kita membiarkan kekotoran kekal dan kita pun menghiasi dengan kebaikan. Andai setempat itu penuh dengan kekotoran, dengan baunya yang sangat busuk, baunya yang sangat meloyakan, maka kita pun letak minyak wangi kat situ. Agak-agak boleh selesai tak tuan-tuan? Katalah kita memiliki tempat pembuangan sampah. Kita biarkan kat situ, sampah duduk lama-lama. Dengan bau busuknya, dengan lalat bertelurnya, dengan ulat yang keluar daripada sampah itu, baunya amat meloyakan. Tapi kita berusaha untuk tanam pokok bunga kat situ, spray wangi-wangi. Boleh tak? Boleh tuan-tuan.
dia mesti dibuang dulu sampah tersebut. Barulah kita boleh tanam pokok bunga ros ke, kita siram wangi-wangian ros kat situ ke, barulah bermanfaat. Sama juga dengan bilik air rumah kita sebagai contohnya. Maka itulah yang dimaksudkan dalam keadaan kat sini, iaitu khaufan. Khaufan berarti takut pada dosa-dosa. Mana hapuskan dosa-dosa. Bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Kemudian tama'an. Tama'an berarti bersungguh-sungguh mengharapkan ganjaran di sisi Allah SWT. Barulah ada di situ tahliyatun. Selepas takhliyatun, barulah datang tahliyatun. Penghapusan datang, kemudian baru datang perhiasan. Perhiasan tidak boleh berlaku tanpa ada pelupusan terhadap benda-benda yang kotor yang ada padanya. Jadi muslim-muslimat rahmati dan dikasihi. Lagi sifat orang beriman yang disebut oleh Allah di sini, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebahagian daripada harta yang diberikan oleh Allah kepadanya, kami berikan kepadanya, mereka infak. Ini bab sedekah lah, telah banyak kali kita hurai kepentingan sedekah. Jadi sifat orang beriman ni lagi banyak qiyamul-lailnya, lagi baik hubungannya dengan Allah, lagi banyak infaknya. Itu automatik akan berlaku. Orang yang punya hubungan dengan Allah ni tidak takut, tidak gusar, tidak gentar pada apa juga keadaan. Yang beri rezeki lah Allah, bukannya manusia. Tak ada perasaan takut sedikit pun, cuak sedikit pun tak ada dalam dirinya. Kerana yang beri rezeki kepada aku ialah Allah. Andai Allah buka pintu hati manusia untuk membantu aku, membeli barang aku sebagai contohnya bagi seorang businessman Muslim, maka manusia akan beli. Tapi kalau Allah tutup, aku buat apa pun tak akan berlaku, maka aku kena jaga hubungan aku dengan Allah pertama-tamanya. Jadi antara maksud ayat ini, dalam ayat-ayat yang kita baca tentang sikap orang beriman, al-bab contohnya, mereka menjaga dua perhubungan. Perhubungan dengan Allah yang terletak pada sembahyang malam ke, sembahyang tahajud ke, antara maghrib dan isyak ke, sembahyang isyak dan juga subuh berjemaah ke, itu semua hubungan dengan Allah. Yang kedua, infak, iaitu berhubungan dengan manusia, hablum minan nas. Jadi kehidupan kita takkan sempurna melainkan kita jaga kedua perkara ni, tuan-tuan dimulakan Allah sekalian. Jangan ada seorang pun yang mengatakan aku jaga hubungan dengan Allah, cukuplah. Buat apa aku sibuk hubungan manusia? Manusia ni bukan boleh aku jaga perasaannya. Kita bukan maksudkan kat situ kita mengambil berat manusia sampai kita lupa hak Allah. Tak. Hak manusia tu jaga. Adik-beradik, ipaduai, mertua, jiran tetangga, rakan dia pejabat. Yang kita pernah bincangkan perkara ini dalam surah An-Nisa yang lalu. Jangan kita beranggapan bahawa selesai aku sembahyang isyak, subuh, berjemaah semua, aku bangun malam tahajud, tapi hubungan dengan manusia aku hancur. Tak boleh, tuan-tuan. Tak boleh. Tak sempurna hidup macam tu. Kemudian fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Iaitu seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, iaitu bagai-bagai nikmat yang amat menyeronokkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Di sini kata Al-Imam Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya Al-Kasyaf. Tafsir Kasyaf ni menarik ya untuk kita baca. Kadang ada lataif, ada perkara-perkara yang tersembunyi yang tak diungkit oleh orang lain tapi disebut oleh Imam Az-Zamakhsyari. Begitu signifikannya tafsir ini dengan ilmu balaghah, ilmu bahasa Arab, dan ada juga lataif, iaitu perkara-perkara yang Allah buka kepadanya yang tak dibuka kepada para pentafsir lain. Semua para pentafsir ni mempunyai ilmu, keikhlasan mereka, karamah yang Allah beri kepada mereka ya. Tak terkecuali Imam Zamakhsyari. Beliau berkata bahawa maksud ini fala ta'lamu nafsun, tak ada siapa pun yang tahu apa yang Allah peruntukkan untuk orang yang bangun malam, orang yang jaga perhubungan dengan Allah ini, orang yang ikhlas dalam amal salihnya ini. Jadi tuan-tuan, kata Imam Zamakhsyari, tak ada siapa pun yang tahu sama ada para nabi yang diutuskan, la nabiyun mursal wala malaikatun muqarrabun, tak ada seorang pun yang tahu apa yang Allah peruntukkan untuk orang-orang yang salih ini di akhirat. Benda yang a'adatu li ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Dalam hadis sahih Nabi SAW telah menyatakan, aku peruntukkan untuk hamba-hambaku yang beriman di syurga sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, tak pernah terlintas dalam fikiran. Walaupun perkara-perkara yang dinyatakan di syurga tu ada seperti yang terdapat di dunia gambarannya, tetapi itu semua untuk apa yang dipanggil sebagai untuk simplify, untuk memudahkan faham. Contoh-contoh yang dikemukakan itu, tapi memang ia sangat berbeza dengan segala yang terdapat di dunia dengan kenikmatannya. Sebab dalam hadis yang sahih mengatakan, ada seorang itu melakukan perkara kemaksiatan, mengumpul harta dan kemewahan di dunia dengan cara yang haram. Nanti bila dia benamkan dalam neraka, maka Allah bertanya kepadanya. Baru sesaat dia dicampak ke dalam neraka, Allah bertanya kepadanya, fulan, pernah tak kau senang? Pernah tak kau bahagia? Pernah tak kau kaya raya? Dia, demi Allah, la ya Rabb,
Kalla ya Rabb, tak pernah wahai Tuhan. Padahal kat dunia dulu umurnya 80 tahun bergelumang dalam berbagai bentuk kemewahan dunia. Tetapi disebabkan diumbankan ke neraka itu sesaat cuma, sekelumit cuma waktu, meluputkan segala ingatan kebahagiaan, kemewahan, kebendaan yang dinikmati ketika di dunia. Bayangkan tuan-tuan. Demikian juga orang yang beriman. Dia bersabar ketika di dunia dengan kemiskinan, kefakiran. Dia tidak menjual agamanya. Dia tetap pegang teguh kepada Islam. Walaupun banyak tekanan yang dia alaminya. Maka sukar dia hidup puluhan tahun. Dia hidup dalam kemiskinan, kepayahan, penindasan orang padanya. Tiba di akhirat Allah pun beri kepadanya syurga. Baru sesaat dia masuk syurga, Allah bertanya kepadanya, "Ya hamba-Ku, pernah tak engkau susah?" Dia kata, "Kalla ya Rabb, tidak pernah wahai Tuhan, demi Allah tak pernah aku susah." Padahal kat dunia 80 tahun dia hidup dalam kesukaran. Memang tak baloi lah tuan-tuan. Kita dah bincang sebelum ni kisah tentang wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah di akhirat nanti bila dikonvertkan rupa-rupanya zaman 1000 tahun. Maka seorang yang hidup 100 tahun rupa-rupanya nilai akhirat macam 2.4 jam, 2 jam 40 minit. Memang tak baloi lah. 2 jam 40 minit tu buat maksiat, curi harta orang, buat rasuah, korupsi, ambil kesempatan pada orang, menipu orang. Memang tak baloi lah tuan-tuan, tak baloi sangat. Nanti dibangkitkan 100 tahun yang dia hidup kesenangan. Kalau dia hidup 100 tahun, dia akan mengatakan tidak pernah dia senang. Padahal di dunia dulu segala kemewahan dinikmati olehnya. Tapi kenikmatan yang datang dari sumber yang haram, dia tidak akan kekal sama sekali tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kita orang beriman ni mendengar bicara ini, hati kita subur tahu. Tapi orang yang tidak ada peluang untuk mendengar perkara seperti ini, hatinya sudah pun kebejatan, hatinya sudah pun dipenuhi dengan dunia, hatinya terlalu cintakan dunia, hubub dunia wa karahiyatul maut tu, dia mendengar benda ni semua meluat dia tuan-tuan. Apa nak buat? Moga Allah pelihara kita daripada kemeluatan ahli neraka ni tuan-tuan ya. Jadi digambarkan oleh Allah kat sini, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Seorang tidak mengetahui apa yang Allah sembunyikan untuknya, berbagai-bagai nikmat yang menyedapkan pandangan mata, balasan tak ada apa yang mereka kerjakan. Jadi di akhirat nanti Allah akan beri berbagai limpahan kurnia. Kenapa ya tuan-tuan? Kerana kata para ulama, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum, kata Imam Al-Alusi sebagai contohnya dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani, bahawasanya kerana di dunia mereka sentiasa menyembunyikan amal salihnya, tidak mahu orang tengok. Itu sebab Nabi SAW pun ketika keluar melaksanakan ibadah haji, semua sahabat tahu Nabi keluar buat ibadah haji. 70,000 orang sahabat ikut Nabi buat ibadah haji. Namun Nabi tetap juga mengelakkan diri daripada diserang penyakit ujub, sum'ah, riak dan sebagainya. Maka Nabi telah berdoa ketika keluar dari Madinah, Allahumma hajjatan la sum'ata wala riak. Ya Allah, aku keluar untuk menunaikan ibadah haji. Padahal 70,000 sahabat ikut ni. Apakah mereka tak lihat Nabi? Tapi Nabi tetap gentar andai ada padanya perasaan riak dalam melakukan ibadah itu tuan-tuan. Riak ni berarti apa? Riak ni menunjuk pada orang. Sum'ah pula nak orang cerita yang baik-baik je tentang kita. Kalau orang cerita buruk je, kita mulalah mulalah nak buka kuntau tuan. Tapi kalau orang cerita tentang kebaikan, kita seronok. Kalau boleh lagi banyak orang viralkan kebaikan kita. Inilah tuan-tuan yang milik kasihan yang sangat ditakuti oleh Nabi dan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Jadi pernah ditanya kepada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu arda, apa yang hebatnya pada Imam Malik? Yang Malik ni guru pada Imam Syafi'i ya. Seorang tuan guru yang sangat mulia dan sangat cinta kepada Imam Syafi'i, seorang yang sangat hebat, dipanggil Imam Daril Hijrah, gelaran yang sangat tinggi dan unggul itu diberikan kepada Imam Malik, imam tempat penghijrahan Nabi SAW. Siapa tak kenal Imam Malik? Imam yang mulia, yang tinggi, yang segak, putih kulitnya, handsome orangnya, Imam Malik ini. Maka Imam Malik ini ketika hidupnya di Madinah, ramai orang lebih tinggi ilmu daripada Imam Malik. Ramai lebih hebat daripada Imam Malik. Tapi kenapa Imam Malik yang terkemuka dan mazhabnya tersebar dari timur ke barat, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian? Masa saya belajar di Jordan, dia berkata, tuan-tuan, kalaulah kamu pergi ke Maghribi, kamu lihat orang-orang di Morocco, di utara Afrika itu meletakkan kitab Muwatta Imam Malik itu lebih tinggi daripada kamu meletakkan kitab Sahih Imam Bukhari. Begitu hebat mazhab Malik, tuan-tuan. Tersebar di Andalus, sebelum Andalus jatuh, kemudian pindah ke Maghribi, ke Tunisia, Algeria, ulama-ulama Malikiyah semuanya. Apa hebatnya Malik ni?
Kata Imam Syafi'i, kalau engkau lihat di Madinah ada ramai orang lebih hebat ilmunya daripada Imam Malik. Tetapi untuk pengetahuanmu, Allah meninggikan kedudukan Malik ini kerana Malik bin Anas adalah seorang yang sangat banyak menyembunyikan amal salihnya. Dia tidak mahu orang tahu tentang amal salihnya. Dia takut orang tahu tentang amal salihnya. Dia tidak akan bercerita tentang apa amal salihnya. Dia akan menyembunyikan keseluruhan amal salihnya. Maka ayat yang kita sedang bacakan ni, ayat 17, menceritakan nikmat untuk orang beriman ini kerana dia sentiasa menyembunyikan amal salihnya. Itu sebab Qiyamul Lail adalah satu latihan untuk menjadikan kita ikhlas. Puasa latihan untuk menjadikan kita ikhlas. Kalau kita buat ibadah lain, orang nampak tuan-tuan. Semayang orang nampak. Baca Quran mungkin anak isteri kita nampak. Tapi kalau kita Qiyamul Lail, tak ada orang nampak. Tak ada siapa pun tahu. Telefon pun tak ada berdering pukul 3-4 pagi tuan-tuan. Tak ada orang buat bisnes pun tidur waktu tu semuanya. Begitu juga orang puasa, mungkin orang pun tak perasan di puasa. Maka tuan-tuan, inilah dia latihan untuk menjadi orang yang ikhlas. Maka kalau kamu nak jadi sebagaimana kamu akan ditinggikan darjat di sisi Allah di akhirat nanti, ambillah amalan para salafus salih. Seperti kata Imam Syafi'i tadi, kedudukan Imam Malik itu tidak dapat digugat oleh sesiapa pun, bukan kerana ilmunya, tetapi kerana ikhlasnya. Kerana terlalu banyak amal salihnya yang disembunyikan daripada pengetahuan orang. Sehingga pada hari-hari akhir Imam Malik, maka beliau sudah tidak lagi mengajar di masjid, tidak lagi datang ke masjid. Orang pun heran, kenapa dia tak pergi sembahyang berjemaah, tidak hadir sembahyang Jumaat lagi. Dia tak cerita pada siapa pun. Mereka menyangkakan ada berbagai-bagai jawapan. Ada mengatakan Imam Malik tak setuju dengan imam dilantik itu, bacaannya tidak betul dari sudut tajwidnya. Tapi pandangan tu lemah tuan. Pandangan yang paling kuat mengatakan kerana Imam Malik ini dia sakit di akhir hidupnya, sakit bawasir, sakit yang teruk. Maka dia tidak boleh pergi ke masjid kerana najis akan jatuh di tubuhnya. Dia tak cerita pada siapa pun tuan-tuan. Dia hanya duduk di rumah beruzlah, dan akhirnya tak lama selepas itu Madinah pun digemparkan dengan kematian imam yang sangat mulia, dan menangislah penduduk Madinah atas kehilangan mutiara yang hebat itu tuan-tuan dimulakan Allah. Jadi kata Imam Syafi'i, orang macam Imam Malik ini adalah orang yang menyembunyikan amal salihnya, kebaikannya untuk tidak nampakkan kepada orang, selari dengan apa yang kita bincangkan kat sini tuan-tuan, iaitu fala ta'lamu nafsu ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'a bima kanu ya'malun. Maka diperuntukkan untuk orang yang salih, yang rajin bangun malam, yang menyembunyikan amal salihnya ini, satu yang tidak pernah terfikir oleh manusia. Kerana dia menyembunyikan satu perkara kerana Allah, maka Allah pun menyembunyikan satu perkara yang manusia tidak akan tahu, melainkan bila mereka masuk syurga nanti apakah balasannya. Jadi mudah-mudahan Allah memberkati kita, beri kesempatan bagi kita untuk jadi orang-orang sedemikian. InsyaAllah malam esok kita akan masuk ayat ke-18 yang saya janjikan tadi tentang manusia yang paling celaka di sisi Allah SWT. Dan beliau pernah melakukan kejahatan yang sangat luar biasa kepada Nabi kita SAW. Ketika ditanya oleh Urwah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, apakah bentuk kejahatan yang paling dahsyat dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah bentuk kejahatan yang paling dahsyat dialami oleh Rasulullah SAW? Maka jawapan Abdullah bin Amr bin Al-As, ada satu perkara yang berlaku dalam hidup Nabi. Cerita yang sangat tragedi tuan-tuan, cerita sangat menyedihkan hati. Disebut oleh Imam Ibn Katsir dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah daripada riwayat Imam Al-Bukhari, dan cerita daripada Sirah Ibn Hisham. Lelaki yang celaka ini tuan-tuan adalah seorang keturunan Yahudi, daripada datuknya yang berzina dengan seorang hamba Yahudi. Sedangkan hamba Yahudi itu mempunyai suami. Lahirlah lelaki yang cukup celaka ni tuan-tuan, dan telah menganiaya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat yang berikutnya akan membawakan kepribadian songsang dan jahat lelaki tersebut. Merupakan seorang yang bergandingan dengan beberapa orang sahabat lain, macam beberapa orang sahabat karib yang lain, macam yang kita telah bincangkan tentang Abu Lahab, Abu Jahal dan seangkatan dengannya. Siapakah lelaki ni kita bincangkan esok insya-Allah. Setakat ini saja dulu tuan-tuan. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan. Jangan lupa anak-anak kita berada dalam cuti yang panjang ni, dapatkanlah buku-buku dari Telaga Biru ya. Ziarahlah www.telagabiru.com.my. Kami ada menerbitkan berbagai-bagai buku, bukan saja pendidikan Islam dan bahasa Arab, malahan ada maths, sains, geografi, sejarah, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, semua ada. Daripada darjah 1 sampai darjah 6, tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Tolong ziarah kami di telagabiru.com.my.
kami hantar buku terus ke rumah. InsyaAllah dalam musim PKP ni kita bekerja macam dapat menghantar pada tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat menggunakan kesempatan ni, ada pengisian untuk anak-anak kita, tidaklah dibazirkan masa begitu sahaja. Terima kasih tuan-tuan, dan jangan lupa bagi mereka yang melakukan ibadah korban, kami telah buka peluang untuk tuan-tuan buat ibadah korban di Yaman, di Syria, di Sudan, di Mekah, di Cameroon, di Myanmar, di banyak tempat negara umat Islam. Mereka merupakan orang-orang yang lemah dan kurang pendapatan. Di Mekah sendiri sebagai contohnya, dalam pelarian kat sana yang bekerja mengharapkan ihsan orang dalam ibadah umrah dan haji, tapi ibadah itu tak dapat dilakukan, maka kami cuba untuk menyalurkan korban yang tuan-tuan lakukan ni kepada orang susah di sana. Jadi tuan-tuan boleh ziarah ke website Hazan Travel, ataupun dapatkan nombor telefon yang tertera di bawah ni, WhatsApp kan, insyaAllah nanti kami akan uruskan korban tuan-tuan. Jadi setakat ni saja dulu, jumpa lagi malam esok insyaAllah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'i masyayikhina wa li jami'i ashabil huquq alaina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مصيبة إلا نفسته ولا عزبا إلا زوجته ولا عقيما إلا أنجبت له ولا حاجة من هوائج الدنيا ولا آخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أديتها وقضيتها ويسرتها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahu minna minkum. Sama-sama kita menanggung kuliah dengan baca suratul Asr tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih tuan-tuan. Nurita Ahmad. Terima kasih Rohana Abdullah, Maria Mansur, Fatimah Wati, Sauda, Rohani Harun, Ramla Jaafar. Terima kasih semua, Sumiati, Mama Isa. Jangan lupa share video ni kepada teman-teman kita yang lain. Barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum wa atrukukum tahta riayatillah wa hifzih. Mama Azlan, Jikaluk, terima kasih semua. Sekian, tolong panjangkan video ni kepada teman kita yang lain. Rosa Mas, ampun maaf tak sempat nak sebut nama semua. Lutut Sawit, Yang Mulia Tengku Murni. Baik, Hamidah Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boyam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah